Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid. Okay, so kali ini kita bertemu lagi untuk tajuk isi padu cecair dalam matematik. Okay, di mana kali ini cikgu akan menunjukkan cara-cara menyelesaikan soalan-soalan dalam tajuk isi padu cecair. Okey, untuk kali ini kita akan tengok kepada tiga dahulu. Okey, tiga tajuk kecil iaitu yang pertama A ni kita tukarkan kepada liter dan milimeter. Okey, dan seterusnya yang kedua pula kita akan tengok kepada B tukarkan kepada pecahan liter. Yang ini kita akan tengok nanti kepada pecahan. Dan seterusnya ialah lengkapkan peta titi. Yang ini hanyalah contoh untuk penyelesaian masalah menggunakan peta titi lah. Okey, bukan penyelesaian masalah, penyelesaian soalan menggunakan peta titi. Okey, mula-mula kita akan tengok dahulu kepada pertukaran antara unit liter dan milimeter. Okey, yang ini yang akan kita tengok dahulu. Okay, first of all, awak dah tahu iaitu unit-unit ini ialah unit-unit isi padu cecair. Di mana isi padu cecair ni ialah untuk kita cari tentang cecair. Contohnya, berapa isi padu air dalam botol. Okay, berapa isi padu gas. Okay, berapa isi padu cecair dalam ubat, contohnya, ataupun air dalam tangki yang besar. Okey, di mana dua unit ini kita akan gunakan iaitu liter dan milimeter. Okey, liter dan milimeter. Macam mana kita nak tukar daripada liter kita nak tukar kepada milimeter? Okey, yang ini kita akan menggunakan teknik apa yang cikgu selalu gunakan iaitu rumah unit ataupun kotak unit. Okey, yang ini cikgu akan tekankan penggunaan kotak unit dan rumah unit. Okey, sebelum kita tengok kepada liter dan milimeter, suka cikgu nak terangkan semula penggunaan kotak rumah unit ni, okey, bersama unit-unit yang lain. Okey, apa unit-unit yang lain yang awak masih ingat? Okey, sebelum ni awak dah belajar. Okey, dalam tahun-tahun sebelum pun awak dah belajar. Okey, dalam isi padu cecair, liter dan milimeter. Dalam jisim, apa dia? Okey, kilogram dan gram. Kalau dalam panjang, ada 4 yang awak perlu hafal, iaitu kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Okey, jadi macam mana awak nak hafal unit-unit ini? Okey, cikgu sediakan akronim. Okey, yang awak boleh gunakan untuk hafal-hafal unit tersebut. Okey, caranya ialah yang pertama kita gunakan unit panjang dahulu. Okey, yang panjang ni kita tengok kalau awak masih ingat km. Okey, km. Lepas itu m, cm dan mm. Okey, kalau untuk jisim pula, ialah kg dan gram. Okey, manakala untuk isi padu cecair, isi padu cecair pula yang ni, yang kita tengok ni iaitu liter dan mililiter. Okey, liter dan mililiter. Okey, macam mana awak nak hafal? Okey, awak boleh hafal gunakan cara ini. Okey, contohnya km. Kami mahu cm. Cemerlang. Matematik. Okey, kami mahu cemerlang matematik. Okey, kalau jisim pula ialah
Kalau gagal, okey, kalau gagal, yang itu untuk kg. G pula guru. Okey, kalau gagal guru. L, lempar. ML, masuk longkang. Brutal kan? Tapi ni cara mudah untuk hafal. Okey, KM ialah kami, M mahu, CM cemerlang, MM matematik. Kami mahu cemerlang matematik. Kalau gagal, KG, guru, G, L, lempar, ML, masuk longkang. Yang ini cara awak hafal unit-unit. Okey, unit-unit. Kalau awak tengok di sini, ianya dah tersusun rapi. Kalau awak hafal macam ni, awak akan dapat susun dengan betul. Okey, di mana unit besarnya di depan. Okey, unit besarnya di depan. Okey, antara milimeter dengan kilometer, siapa lebih panjang? Mestilah kilometer kan? So, kilometer ni di depan. Okey, kilometer, seterusnya meter, sentimeter dan milimeter. Milimeter ni untuk unit panjang yang paling kecil. Okey, tidaklah paling kecil tapi setakat yang awak belajar milimeter yang kecil. Okey. Kg dan gram. Kg lebih besar. Kilo, 1 kilogram lebih besar lebih berat berbanding 1 gram. Okey, jadi dia duduk di depan. Manakala liter. Liter ni 1 liter air berbanding 1 ml. Okey, yang ini lebih banyak lah. Okey, 1 liter. So, macam mana kita nak menggunakan unit-unit ini dalam kotak rumah di mana awak susun macam ini. Okey, contohnya. Okey, kita bagi satu soalan terus. Okey. Satu soalan terus. Okey, satu soalan. Contohnya 800 ml. Kita nak tukar kepada liter. Okey, daripada ml kita nak tukar kepada liter. 800 ml. Okey, pertama sekali kita perlu buat rumah unit. Okey, sekarang kita tengok kepada isi padu cecair, liter dan ml. Jadi di depan siapa? Liter. Jangan letak walaupun soalannya ml di sini di depan. Awak jangan ikut dia. Okey, yang ini hanyalah soalan. Tetapi cara buatnya di depan ialah liter. Okey, liter. Awak buat rumah liter dan awak buat rumah ml. Okey. Awak buat rumah ml. Okey. Yang paling penting di sini ialah perkaitan antara liter dan milimeter. Okey. Yang ini awak perlu ingat. Liter dan ml. 1 liter bersamaan dengan berapa ml? 1 liter bersamaan dengan berapa ml? 1000 ml. Okey, 1000 ml baru dia jadi 1 liter. Okey, 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Kalau awak nak penuhkan 1 liter, awak mesti ada air sebanyak 1000 ml dahulu. Kalau setakat 100 ml, tak jadi 1 liter. Okey, jadi ini ialah perkaitan antara 1 liter dan 1000 ml. Okey, jadi awak letak macam ini, tengok tak rumah ml 1 liter, 1 rumah saja. Rumah ml berapa? Ada berapa bilik kosong? 1, 2, 3. Awak tengok di sini. Okey, awak tengok di sini. Dia ada 1, 2, 3 rumah. Maksudnya, awak perlu buat 3 rumah untuk 3 bilik untuk rumah ML. Dia ada 3 bilik. Tengok tak sini? 3 bilik. Rumah liter tak ada bilik kosong. Dia hanya ada untuk diri sendiri. ML ada 3 bilik kosong. Jadi setiap kali awak buat rumah untuk unit liter dan milimeter, awak perlu buat macam ini. Okay, ML ada 3 bilik kosong. Okey, sekarang kita tengok alang-alang ni cikgu ajar sekali kg dan gram. Okey, kg dan gram. Macam mana awak nak buat kg dan gram? Okey, awak buat rumah dia dulu. Okey. 1 kg bersamaan dengan berapa gram? Siapa masih ingat? 1 kg bersamaan dengan berapa gram? Awak pergi tengok penimbang dekat rumah.
Okey, 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Sama juga dengan di sini, 1 kg tak ada bilik. Okey, 1 kg tak ada bilik. G ada berapa bilik? Ada berapa bilik di sini awak tengok? 1, 2, 3. 3 sifar kan? Sama juga tadi, maksudnya dia ada 3 bilik. 1, 2, 3 bilik. Okey. Yang ini cara penulisan untuk rumah untuk unit kg dan gram. Macam mana kalau panjang dan yang ini? Okey, yang ini cikgu akan masuk dalam akan datang. Okey. Ataupun cikgu terus dalam video ini. Okey, kita teruskan dalam video ini. Okey, dah teruskan dalam video ini km, cm dan mm. Yang ini banyak sikit. Okey, km, cm dan mm. Yang ini cikgu akan terangkan dalam tajuk seterusnya lah. Okey, kita abaikan dahulu untuk panjang. Okey, sekarang kita hanya nak tengok kepada ml dan liter kan? Okey, 800 ml sama dengan berapa liter? Jadi kita masuk 800 dalam rumah mana? ml. Jadi kita masuk rumah ml. Okey, kita masuk rumah ml. Okey, kita masuk rumah ml 800 ml. Okey, macam mana pula dengan liter ni? Kita nak letak apa? Okey, sebab jawapan dia nak liter tapi kita tak ada apa-apa di sini. Kita letak sifar. Okey, kita letak sifar. Okey, apabila kita bawa liter, kalau kita nak buat jawapan dalam liter, apabila ada belakang nombor di belakang, kita kena bawa sekali titik. Okey, titik di tengah. Titik di tengah-tengah ni ada titik besar. Apabila jawapannya hendakkan jawapan dalam bentuk liter, awak perlu bawa sekali titik. Ingat. Okey, bawa sekali titik. Tapi kalau dia nak jawapan dalam ml, titik tu diabaikan. Titik tu hanya liter yang punya. Okey, ml bukan. Sebab ni di tengah-tengah. Okey, jadi kalau jawapan dia nak dalam liter, awak tengok di sini yang di bawah ni. Sekarang kita dah boleh tukar. Liter, dia nak jawapan dalam liter. Jadi kita bawa sekali sifar perpuluhan, titik ni maksudnya perpuluhan. Sifar perpuluhan 8. Macam mana dengan sifar di belakang? Awak boleh letak ataupun awak boleh abaikan. Sebab ini ialah titik perpuluhan. Okey, jadi jawapannya awak boleh tulis di sini. Sifar perpuluhan 8. Sifar-sifar pun boleh. Ataupun awak tak nak tulis. Ataupun sifar perpuluhan 8. Okey, dua-dua boleh digunakan. Okey, tak kisah. Okey, sifar itu hanya boleh diabaikan apabila ada titik perpuluhan. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kita tengok kepada soalan kedua. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Contohnya soalan nombor 2 di sini. Okey, soalan nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Contohnya, kita nak tukar. Okey. Okey, 6.52 liter kepada ml. Okey, kepada ml. Okey, kita nak tukar ni kepada ml. Okey, jadi macam mana kita nak tukar kepada ml? Awak kena tengok. Buat apa lagi? Sama juga buat kita buat juga rumah ni, rumah unit. Okey, kita buat juga rumah unit. Okey, sekarang kita buat rumah unit dia. Okey, kita buat rumah unit. Okey. Kita buat rumah unit dia sini. Rumah unit. Okey, jangan lupa liter dan mililiter. 1, 2, 3 bilik. Tutupkan dia. Okey. Sekarang kita susunkan dalam liter ni. Awak susun. Tengok tak ada titik di sini. Kalau ada titik, di mana kita letak titik tu dahulu? Kita letak dulu titik tersebut.
Okey, kita letak dulu titik ni di mana? Titiknya di sini. Okey. Titiknya di sini kan? Okey. Ataupun awak abaikan dahulu titik di sebelah tu. Okey, sekarang awak letakkan 6.52. Okey, 6.52. Macam mana dengan di sini? Awak kena tambahlah. Tambah apa? Tambah sifar sebab dia tak ada kan? Okey, sekarang jawapannya nak dalam ml. Okey, jawapan dia nak dalam ml. Okey, jawapan dalam ml ni 520. Adakah awak abaikan tinggalkan 6? Tidak, jangan sesekali tinggalkan dia walaupun dia duduk di depan liter. Okey, kita bawa sekali dia. Cuma kita tinggalkan apa? Kita tinggalkan titik perpuluhan. Sebab titik perpuluhan tadi cikgu dah cakap apa? Titik perpuluhan hanya untuk jawapan liter saja. Kalau dia nak liter baru kita bawa sekali titik perpuluhan. Kalau dia nak jawapan dalam ml, titik perpuluhan kita abaikan, kita tinggalkan. Jadi jawapannya berapa? Senang saja, 6,520 ml. Okey, so boleh faham setakat ini? Okey, sekarang kita tengok pula soalan yang ketiga tentang pertukaran unit. Okey, tentang pertukaran unit ni, di mana yang ini kita akan tengok pecahan. Okey, contohnya pecahan kan? Okey. Contoh pecahan. Soalan nombor 3. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. 21/5 liter tukarkan kepada ml. Okey, tukarkan kepada ml. Okey, untuk soalan pecahan ini, okey, kita akan hold dahulu. Sebab apa? Kita nak tengok di sini ada pecahan. Jadi sebelum kita buat soalan ni, kita tengok pecahan liter sebab cikgu nak ajar awak tentang pecahan dahulu. Okey, so kita sekarang tengok kepada yang kedua iaitu tukarkan kepada pecahan liter. Okey, pecahan liter ni di mana pecahan-pecahan liter awak sebenarnya boleh hafal. Okey, pecahan-pecahan liter dia ada. Okey, apa yang kita ada untuk pecahan liter? Okey, pecahan-pecahan liter ni dia ada 1/2, apa lagi? 1/5, 1/10, 1/4, 1/8. Okey, yang ini ialah pecahan-pecahan yang awak akan selalu jumpa. Okey, apa yang berubah ialah di atasnya. Di atas ini akan berubah, cuma awak hanya perlu hafal kepada ini. Okey? Ini. Penyebut di sini. Penyebut ini yang penting. Okey, penyebut ini yang penting di mana kita akan tengok kepada pecahan per 2, per 5, per 10, per 4 dan per 8. Okey, biasanya awak akan tengok kepada pecahan-pecahan ini. Okey, yang ini ialah dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi, kita sekarang nak tukarkan pecahan ini ke dalam bentuk nombor biasa. Ataupun daripada nombor biasa, kita nak tukar kepada pecahan. Okey, caranya macam mana? Okey, sekarang caranya macam ini. Ini cara senang. Okey, cara senang cikgu nak ajar di mana kita boleh gunakan. Okey, kita boleh gunakan yang ini. Menggunakan kaedah jari. Okey, kaedah jari. Okey, kaedah jari ini di mana kalau awak tengok di sini, mencari penukaran unit dengan teknik jari ajaib. Jadi awak hanya gunakan jari-jari awak saja. Okey, jari-jari awak sahaja di mana kalau awak tengok sini. Okey, cikgu kecilkan, harap-harap awak boleh nampak lah. Okey. Yang ini di mana ini ialah kalau awak tengok jari. Okey. Awak rasa 2 ni untuk pecahan berapa? Okey, tadi cikgu dah cakap dah kan? Okey, yang ini ialah untuk pecahan per 2. Kalau dia per 2, kita gunakan 2 jari.
Yang ini 4. Jadi pecahan untuk apa? Pecahan per 4. Yang ini pecahan apa? Ada 5 jari. Ini ialah pecahan untuk per 5. Okey. Untuk pecahan per 5. Okey, yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dia ialah untuk pecahan per 8. Okey, manakala ini jari dia full jari dia, ini ialah untuk pecahan per 10. Okey, so sekarang macam mana kita nak tukar kepada pecahan-pecahan ini? Ingat. Okey, 1 liter bersamaan dengan berapa? 1000 tadi kan? Okey, 1000. Jadi kita tengok 1000 tadi. Okey, 1000. Kita tengok sini 1000. Okey, pecahan per 2. Per 2 bermaksud 1000 bahagi 2. Okey, jadi satu jari ni ada berapa nilainya? Okey, kita akan bahagikan 1000 itu kepada nilai tersebut. Sekarang kita tengok kepada liter dan mililiter. Okey, liter dan mililiter. Jadi 1 liter bersamaan dengan 1000. Jadi 1000 ni yang akan kita bahagikan ke dalam jari tersebut. Okey, 2 jari. Maksudnya 1000 bahagi 2 berapa satu jari? 1000 bahagi 2 bermaksud 501 jari. Okey, cikgu letak sini ya. 501 jari. 501 jari. So, sekarang awak dah tahu 501 jari. Jadi, kalau soalan dia tanya, okey, kalau soalan dia tanya 1/2 liter bersamaan dengan berapa ml? 1/2, dia nak 1/2. Maksudnya berapa jari ni dia nak? Satu saja jari dia nak. Okey, maksudnya dia hanya nak satu jari saja. Awak pilih satu jari bersamaan dengan berapa jawapan di sini? 500. Jadi jawapannya ialah 500 ml. Senang kan? Awak hanya guna teknik jari saja. Okey, awak boleh gunakan dengan jari sendiri ya. Jangan tengok gambar. Guna jari sendiri. Okey, satu jari bersamaan dengan 500. Jadi 1/2, 1/2 jari. 1 daripada 2 jari. Okey, bersamaan dengan 500 ml. Sebab kita dah bagi tadi kan? Okey, sekarang awak dah faham 1/2. Kalau dia tanya 2/2. Ini jarang lah. Okey, 2/2 liter. Yang ini jarang soalannya. Tak akan pernah lah awak jumpa. Kalau 2/2 maksudnya berapa jari dia ambil? 2 jari. Kalau 2 jari tadi berapa? 1000 lah. Okey, 1000 ml. Maksudnya yang ni full dia ambil. 2/2. Okey, sekarang kita tengok kepada pecahan per 5 dahulu. Okey, cikgu nak ambil yang senang dulu. Okey, cikgu ambil yang senang dulu. Okey, tadi kita ingat. Sekarang kita ingat kita buat liter dan ml. Okey, liter dan ml. Satu bersamaan dengan 1000. Ataupun kg pun boleh. Okey, alang-alang lah cikgu buat sekali terus. 1000 dengan bersamaan dengan gram. Sebab awak ada latihan nanti untuk berkaitan dengan kilogram dan gram. Okey, awak boleh gunakan teknik yang sama. 1 liter 1000 ml, 1 kg 1000 gram. Maksudnya awak hanya gunakan teknik yang sama. 1000 ni awak bahagikan kepada 5 jari. Semua ni 1000 bahagi 5. Jadi awak buat 1000 bahagi 5. Berapa jawapan awak dapat? 5 darab 2, 10. Okey. Maksudnya, satu jari bersamaan dengan berapa? 200. Satu jari bersamaan dengan 200. Okey, 200. Satu jari, 200. Jadi, kalau soalan dia tanya, contohnya, 2/5 liter bersamaan dengan berapa ml? Jadi 2/5 tadi berapa jari? Kita tengok kita nak guna berapa jari? 2. Kita tengok di atas jangan tengok di bawah. Di bawah ini ialah pecahan apa yang kita gunakan. Yang kita pilih ialah jari di atas. Okey, yang ini yang kita nak nanti. Kita nak guna 2 ni.
2. Okey, jadi 2 jari. Kita ambil 2 jari. 1, 2. Awak turunkan yang mana? Ikut awak turunkan. Okey, kalau awak turunkan 2 jari di tepi ni, maksudnya berapa dah awak guna tu? Awak turunkan berapa? Awak turunkan 200 dan 200. Bersamaan dengan berapa 2 ni? 200 tambah 200. Berapa? 4. Sorry. Okey, bersamaan dengan 4. Okey, bersamaan dengan 400 ml. Sebab dia 2 jari. Okey, senang saja kan guna teknik jari. Okey, macam mana kalau pecahan tersebut ada ialah pecahan bercampur. Okey, nombor bercampur. Contoh soalannya, contohlah soalannya macam ini. 2 3/5. 2/3/5 ml. Bersamaan dengan berapa ml? Okey. Kalau kg pun sama, awak hanya tukar saja unit ni sebab dia sama. Jadi, cikgu tak akan ulang untuk kg dan gram. Okey, kalau liter dan ml, 2/3/5. Awak nak tengok mana dulu? Tengok 2 ke? Tak payah, tengok di sini dulu. Okey, 3/5. Awak tengok mana? Jangan tengok bawah 5 sebab ini jari awak. Awak tengok berapa yang awak turun. Okey, awak kena tengok berapa yang awak turunkan. 3 jari. Okey, jadi awak turunkan 3 jari. Ini dah ada 2, awak turunkan lagi 3. 1, 2, 3. Turunkan jari sendiri. 1 jari 200. 200 tambah 200 tambah 200. Bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 600. Okey, yang ini ialah 600. Okey, 600. Macam mana pula dengan 2 di depan? Awak letak saja. Jadi jawapannya 2600 ml. Sangat senang. Okey? Sangat senang. Okey, contohlah soalan tu tanya macam ini. Okey, tukarkan 1200 ml kepada pecahan liter. Dia nak kepada pecahan. Okey, 200. Awak masih ingat 200? 200 ni bersamaan dengan berapa? 1 jari kan? 1 jari per 5. 1 jari daripada 5 jari. Awak boleh gunakan 1 jari. Apa yang di depan? 1 letak di depan. Ini awak tukar kepada pecahan. Okey, senang saja. Awak ingat saja 200 ni mewakili 1 jari 5. Jadi 1/5 awak tukarkan kepada pecahan, 1 letak di depan. Okey, dia hanya pertukaran antara tersebut. Okey, awak hanya hafal di sini. Okey, 1 jari 200. Jadi senang. Okey, sekarang kita tengok kepada pecahan per 10 dahulu. Okey, per 10 ni senang saja. Okey, per 10 ni senang saja sebabnya 1 jari, ingat 1000 tadi, 1 liter 1000. 1000 bahagi 10. 1 jari dapat berapa? 1 jari dapat berapa? 100. Okey, 1 jari bersamaan dengan 100. Senang saja, 100 semua ni. Okey, awak isi saja 100, 100. Semua jari 100. Sini pun 100. 100, 100, 100. Okey, semua jari 100. Okey, sekarang kalau contoh soalannya tanya 2/10. 2/10 ml. Okey, 2/10 liter. Liter. Bersamaan dengan berapa ml? 2/10. Awak turun berapa jari? Awak turunlah 2 jari. Awak turun ibu jari. Okey. Ibu jari, 2 ni bersamaan dengan berapa? Ni cikgu tak letak. Ni berapa ni? Yang ini ialah 100. Jadi, 2 jari bersamaan dengan 200. Okey, 200. Bersamaan dengan 200. Okey. Okey, 200 ml. Okey, senang. Okey. Sangat senang kan? Okey. Macam mana kalau dia soalan 2500 ml?
tukar kepada liter. Tukar kepada liter. 500 ml. Mana awak nak dapat 500? Awak turun berapa jari? 5 jari. Kan? 5 jari. Okey. Kita padam ni dulu. Okey, kita buat 5 jari. Kita turun 5 jari. 1 jari 100. 5 jari berapa? 5 jari 500. Jadi pecahan per berapa ni? Pecahan berapa dia turun? 5. Okey. Ini pecahan berapa? Okey, ini ialah 5 daripada pecahan berapa kita guna tadi? Daripada 10 jari. Jadi 5 per 10, mana nak letak 2? Letak di depan besar-besar. Jadi dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 25 per 10 liter. Okey, guna saja jari awak. Okey, sekarang kita tengok pula kepada pecahan di atas. Okey, pecahan per 4. Okey, pecahan per 4 ini. Okey, pecahan per 4 ni sedikit mengelirukan, tetapi sebenarnya sama saja. Okey, 1000 tadi kan? Okey, kalau awak masih ingat 1000. Okey, kita tengok sini. 1000. Maksudnya bagi berapa jari? Bagi 4. Okey, bagi 4. 4 darab berapa? 8. 4 darab 2, 8. Tolaklah, buat bagi macam biasa. 10 tolak 8, 2. Turun 10, 20. Okey, ni cikgu guna bagi panjang. 4 darab 5, 20. Okey, yang ini berapa? Sifar turunkan. Okey. Jadi, satu jari bersamaan dengan berapa? Satu jari bersamaan dengan 250. Cara awak nak tahu, awak bahagilah. Okey, awak bahagi saja. 250, 250, 250, 250. Ingat sebab dia kurang satu jari. Jadi dia tak boleh jadi 200. Dia gunakan 250. 250, 250. Okey, 250 satu jari. Okey. Contoh soalannya tanya tukarkan. Okey, yang ini cikgu tukarkan sikit soalannya. Okey, tukarkan 250 ml kepada liter. Pecahan liter. Dia nak dalam bentuk pecahan. Dia nak dalam bentuk pecahan, dia cakap. Dia mesti dalam bentuk pecahan. Jadi awak ingat, 250 ni bersamaan dengan pecahan 4. Ingat, pecahan 4, satu jari 250. Maksudnya dia guna berapa jari? Dia guna satu jari. Satu jari dia guna 250. Maksudnya dia turun berapa? Satu jari sahaja. Jadi satu jari. Okey, jap. Kita gunakan pen ni. Okey, satu jari. Daripada pecahan apa yang awak guna tadi? 250. Daripada pecahan per 4. 1/4 liter. Ada tak nombor di depan? Tak ada. Jadi awak gunakan ini saja. 1/4 liter jawapannya. Okey, boleh faham? Okey, 250. Kalau dua jari, jadi bersamaan dengan berapa ni? Okey, contohlah kita ambil 3 jari. Kita ambil 3 jari 1, 2, 3. Okey, berapa jumlah semua jari ni? Jumlah semua jari ni berapa? 250 tambah 250 tambah 250. Bersamaan dengan berapa? Yes, 750. Okey. 750 ml. Kalau kita tukar kepada pecahan, dia jadi berapa jari tadi? 1, 2, 3. Maksudnya 3 jari per berapa? Per 4 liter. Okey, jadi awak mesti hafal 3/4 bersamaan dengan 750. 3/4, 750. 1/4, 250. Yang ini, kalau awak malas nak tengok jari, awak boleh hafal. 1 liter bersamaan 1/4, 250. 3/4, 750. Kalaulah di depannya ada nombor, contohnya 3,750. Mana awak nak letak 3? Yes, di depan ni. Okey, yang
Ini 750. Okey, kalau sesiapa yang rajin nak hafal, awak hanya ingat saja 1/4 250. 3/4 750. Siapa masih ingat 1/2 bersamaan dengan berapa? Ni. 1/2. Ni 500. Okey, 1/2 500. Siapa dah hafal? Senang. Siapa masih ingat 1/5 bersamaan dengan berapa? 1/5 bersamaan dengan berapa? Satu jari berapa tadi? Yes, satu jari 200. Jadi 200, 1/5. Kalau ni 1/10. Satu jari bersamaan dengan berapa? Satu jari bersamaan dengan 100. Kalau awak dah hafal, awak senang. Kalau ni dia jadi 2, 2/5. Kalau satu jari 200, dua jari berapa? 400. Okey, yang ini awak boleh hafal. Okey, dan last kali kita akan tengok kepada pecahan per 8. Pecahan per 8. Okey, yang ini pun penting juga sebab yang ini pun kadang-kadang ada keluar juga. Okey, kadang-kadang dia keluar juga. Okey, sekarang kita tengok 1000 kita nak bagi kepada 8 jari. Ingat 1000 tadi sebab kita ambil 1000 ml. Okey, bahagi kepada 8. 8 darab berapa dapat 10? 8 darab 1, 8. Okey, tolak jadi 2. Turun 10. 8 darab berapa? 8 darab 2. Berapa? 16. Okey, kita tolak macam biasa. 14 turun 40 darab 5. Okey. 125. Okey, kalau awak tengok tadi, pecahan 4 dia satu jari 250. Manakala untuk pecahan per 8, satu jarinya bersamaan dengan berapa? Yes, satu jari 125. 125, 125, 125, 125. Okey, 125. Awak ingat, kalau pecahan per 8, satu jari 125. Okey, 125. 125. Jadi senang. Kalau awak nak cari 1/8, turun satu jari 125. Okey, 125. Macam mana kalau soalannya tanya 2/8 bersamaan dengan berapa ml? Bersamaan dengan berapa ml? 2/8. Kita turun 2 jari. 1, 2. Jadi 125 tambah 125 bersamaan dengan berapa? Awak tambahlah dekat tepi ni. Jangan malas. 125 tambah 125. Bersamaan dengan berapa? Awak cari sendiri. 250. Jadi 2/8 bermaksud 250. Okey, ml. 250 ni siapa masih ingat? Bersamaan dengan berapa juga? 1/4. Jadi 1/4 ni sama dengan 2/8. Dia akan menghasilkan 250. Okey, 1/4, 2/8 dia akan hasilkan 250. Okey, so ini ialah teknik-teknik penggunaan jari tadi. Okey. Jadi cikgu tambah di sini. Cikgu nak tambah di sinilah. Kalau 1/8, berapa kita dapat? 125. Okey, jadi cikgu ulang lagi semula. 1/2, 500. 1/4, 250. 3/4, 750. 1/5, 200. 1/10, 100. 1/8, 125. Okey, cikgu ulang lagi semula. Bila dia 2 jari, 1 jari ialah 500. Okey, kalau dia 4 jari, 1 jari 250. Kalau dia 5 jari, 200. Kalau dia 10 jari, 1 jari 100. Sebab
Kalau 5 tadi 200. Kalau 10 dia jadi 200. Okey, kalau per 8 125 satu jari. Okey, senang kan? So ini ialah teknik-teknik jari yang awak boleh gunakan. Okey, cikgu akan hantar juga dokumen ni dalam untuk rujukan awak boleh rujuk nanti. Okey, so kita patah balik kepada soalan tadi. Okey, soalan yang ini cikgu dah ajarkan tadi. Kita patah balik kepada soalan ini. Okey, soalan ni di awal-awal. Tadi kita dah tengok kan, 1/5 liter bersamaan dengan berapa ml? Siapa masih ingat 1/5 bersamaan dengan berapa ml? 1/5, ambil 5 jari. 5 jari, 1 jari bersamaan dengan berapa? Siapa masih ingat? 1/5. 5 jari bersamaan dengan berapa 1 jari tadi? Very good. It's 200. 200. Okey, jadi jawapannya 200. 200 ml. 1 jari 200 ml. Macam mana dengan 2 di depan? Jangan awak tinggalkan dia. Awak letaklah sekali. Jadi jawapannya dalam ml ialah 2200 ml. Senang kan? Sangat senang. Okey, sangat senang. Okey, sekarang awak dah tahu yang itu kita akan tengok kepada yang terakhir. Lengkapkan peta titi. Okey, peta titi ni ialah berkaitan dengan tajuk liter, sama juga tukarkan liter dan mililiter. Okey, di mana peta titi ni biasanya dia buat macam ini. Okey, peta titi ni dia buat macam ni. Ini ialah dalam sekejap. Okey, yang ini dia buat macam ni. Okey, yang ini ialah dalam liter. Yang ini dalam ml. Okey. Jadi contohnya dia buat macam ni. Okey. Aduh. Saya ingat pula cikgu buat. Okey, contohnya macam ni. Okey, contohnya macam ni kan? Okey. Maksudnya awak hanya cari jawapan atas ataupun bawah saja. Awak tengok mana yang kosong. Kalau ml yang kosong, awak cari jawapan dalam ml. Kalau liter yang kosong, awak cari jawapan dalam liter. Okey, sama juga dengan yang ini. Contohnya, cari jawapan dalam liter. Okey. Okey, yang ini senang saja. Cuma dia gunakan peta titi. Okey, macam mana nak cari jawapan? Siapa masih ingat di awal kita buat tadi, apa yang awak perlu buat kalau kita nak tukarkan unit? Apa yang awak perlu buat? Yes, awak perlu buat apa dia? Rumah unit. Okey, jadi apa unit di depan? Lempar masuk longkang. Jadi liter di depan, rumahnya ml di belakang. Okey, ml ada liter ada bilik? Tidak ada. Ml ada berapa bilik? Siapa masih ingat? 1 liter bersamaan dengan berapa ml? Awak rajin awak tulis dekat atas ni. Kalau awak tak ingat, tulis dekat sini. 1 liter bersamaan dengan berapa ml? 1000. Jadi berapa bilik? 1, 2, 3. Kalau awak buat di atas senang. Okey, contohnya kg dengan gram. Buat ni, 1 kg bersamaan dengan berapa gram? 1000. 3 bilik, 3 lah awak buat. Okey. Kalau M dengan cm. M 1 meter bersama dengan berapa cm? 100. Berapa bilik? 2 bilik. Okey, tu saja buat unit. Rumah unit. Okey, sekarang kita back to the question. Okey, sifar perpuluhan 415. Letak dalam soalan ni. Letak dalam soalan. Okey, letak dalam soalan. Sifar perpuluhan. Perpuluhan letaklah di tengah ni. Sifar perpuluhan 415. Okey. Dia nak jawapan dalam apa ni? Ni, tengok di sini. Dia nak jawapan dalam ml. Jadi awak ambil yang mana? ml. Okey, dalam bentuk ml. Okey, dalam bentuk ml 415. Sifar bawa tak? Tak payahlah bawa.
Kecuali dia nombor yang lain. Kalau 1 kita bawa. Kalau dia sifar tak payah bawa dia. Abaikan dia. Okey. Kalau contohnya dia ialah 2, awak bawa. Kalau dia sifar, abaikan. Awak ambil saja yang ml. Bersamaan dengan 415 ml. Faham tak? Okay, faham. Very good. So, sekarang kita tengok pula kepada soalan kedua. Daripada 1500 ml dia nak pergi liter. Jadi, awak tengok. Bukan awak tengok, awak buat. Awak letak sini. Okey. Sorry. Okey, awak letak 1500 ml. Dia nak dalam bentuk liter. Tengok di depan, liter. Jadi, apa yang awak perlu bawa bila bawa liter? Masih ingat tak lagi? Adakah awak sudah lupa? Awak sudah tua, awak dah lupa? Apa yang awak perlu bawa? Titik perpuluhan. Kalau bawa dalam liter, titik perpuluhan jangan lupa. Okey, jadi apa yang awak tulis? 1/5. Sifar boleh abaikan tak? Boleh kalau titik perpuluhan belakangnya sifar. Jangan sini 1, awak buang pula sini. Okey, contohnya di sini. 501. Jangan sini 1, sifar awak buang. Tak, janganlah buang ya. Kalau kecuali dia dua-dua sifar. Bolehlah awak buang, abaikan. Janganlah sifar di sini 1 pun awak angkut sekali. Buang sekali. Yang ini pula dia jadi awak buang sifar dia jadi 51. Tak boleh. Kena angkut sekali lah. Okey, sekarang 1/5 liter. Okey, boleh faham? So, itu sahaja untuk tajuk hari minggu ini. Okey, iaitu isi padu cecair. Jadi, cikgu harap awak boleh rujuk video ini dan buat latihan yang telah diberikan. Okey, jumpa lagi untuk tajuk akan datang. Sekian, terima kasih.